Pada kali ini untuk kes 2, kita akan membicarakan tentang pengaliran air keluar daripada sebuah tangki yang tidak sekata luas permukaannya. Contoh yang ada di sini ialah sebuah tangki yang berbentuk seperti kon terbalik di sini dengan diameter 1.75 meter pada ketinggian 3 meter di sini, dan pada dasarnya kita boleh katakan ketinggian 0 meter di sini hanya mempunyai diameter 1.0 meter. Katakan air mula diisi di dalam tangki ini sehinggalah pada aras 1, iaitu 2 meter daripada aras bawah tangki ini. Soalannya, kirakan masa untuk mengalirkan air keluar dari ketinggian H 2.0 meter kepada H sama dengan 1.0 meter. Di sini, permasalahan ini agak berbeza daripada permasalahan yang sebelumnya, kerana pada keadaan ini kita dapati bahawa tangki mempunyai dua pemboleh ubah. Pertama ialah diameter tangki yang berubah-ubah dengan ketinggian tangki dan juga aras air yang berubah dengan ketinggian tangki. Oleh itu, apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu membuat fungsi ataupun equation hubungan di antara diameter tangki dengan ketinggian. Jadi apa yang boleh kita buat, kita boleh melukis sebuah graf di mana paksi X adalah ketinggian tangki dan paksi Y adalah diameter tangki. Oleh itu, daripada gambar rajah sebelum ini, kita boleh katakan pada ketinggian tangki 0 meter, diameter adalah 1, dan pada ketinggian 3 meter, diameter adalah 1.75 meter. Oleh itu, jika kita lihat daripada tangki di sini, bentuk tangki adalah garis lurus. Oleh itu, kita boleh beranggapan bahawa graf yang terhasil di sini juga adalah garis lurus. Oleh itu, untuk garis lurus di ini memadai untuk kita membuat graf dalam bentuk asas iaitu MH campur C, ataupun sesetengah buku akan menggunakan idea Y sama dengan MX campur C. Saya rasa tuan-tuan telah mengetahui cara untuk mendapatkan graf garis lurus. Kita bermula dengan mendapatkan kecerunan. Kecerunan boleh dikira dengan Y2 tolak Y1 per YX2 tolak X1, dan nilai ini kita boleh ambil daripada koordinat yang ada pada dua titik ini. Oleh itu, ia akan menghasilkan kecerunan sebanyak 0.25. Kemudian kita masukkan nilai kecerunan ini di dalam nilai M di sini, dan nilai C di sini bolehlah terus kita ambil daripada graf iaitu 1. Ini kerana nilai C di sini adalah nilai di mana garis lurus tadi memotong paksi Y. Oleh itu di sini jelaslah bahawa garis ini memotong pada koordinat 01, memadai untuk kita mengambil nilai 1 untuk digantikan di tempat C di sini. Oleh itu kita telah mendapatkan satu fungsi ataupun equation persamaan menunjukkan perubahan diameter dengan ketinggian H yang ada pada tangki. Kemudian kita teruskan pengiraan dengan menggunakan idea asas flow in sama dengan flow out, seperti yang saya pernah terangkan sebelum ini, memadai untuk kita beranggapan bahawa kadar alir daripada permukaan aras 1 ini mesti sama dengan kadar alir yang melalui lubang dari tangki. Oleh itu, untuk lubang pada tangki memadai untuk kita mengira di pi d square over 4 sebagai cross section untuk pipe, untuk lubang, dan Vp adalah had laju untuk air yang keluar daripada lubang tersebut pada outlet. Pada inlet memadai kita mengira pi d square over 4 di mana d sini adalah diameter of surface, dan kita darabkan dengan had laju air yang bergerak ke bawah. Saya dah terangkan pada pembelajaran yang lalu. Kita boleh gantikan dengan terms dH/dt. Kemudian kita buatkan persamaan tersebut. Jadi kita boleh menulis di sini, kita boleh ringkaskan sebagai dH kuasa 2 dH dt dan dP kuasa 2 CD punca 2GH.
So di sini CD punca 2GH ialah had laju air yang melalui lubang pada outlet. So dan DP kuasa 2, DH kuasa 2 di sini kita boleh dapatkan setelah kita cancel out nilai pi dan 4 dalam persamaan ini. Kemudian di sini yang perlu kita berhati-hati ialah diameter pada inlet kita dapati berubah-ubah dengan ketinggian yang ada. Oleh itu, kita perlu masukkan persamaan untuk diameter pada inlet dengan persamaan yang telah kita hasilkan di awal pengiraan tadi. Dalam permasalahan ini, persamaan untuk diameter pada inlet di sini bolehlah digantikan dengan 0.25H campur 1. So, di sini jangan lupa kita ada kuasa 2. Oleh itu, saya harap tuan-tuan dapat mengembangkan expand equation ini dan dia akan menjadi seperti berikut. Kemudian di sini kita boleh ringkaskan lagi sebutan 0.05 kuasa 2. 2G di sini adalah constant pemalar, oleh itu kita boleh selesaikan dan nilai CD juga telah diberi dalam soalan, so kita boleh permudahkan sebutan di sini dan akhirnya kita boleh menulis sebagai 6.6 darab 10 / 3 punca H dt. Seperti yang sudah kita ketahui bahawa kita perlu untuk mengumpulkan semua sekali sebutan yang ada H dengan DH di sebelah kiri, oleh itu sebutan punca H perlu dibawa ke sebelah kiri dan sebutan ini perlu diubah suai ataupun diringkaskan semula dan akhirnya kita boleh mendapat sebutan seperti ini. Apa yang kita perlu buat selepas ini ialah kita perlu kamerkan di kedua-dua bahagian dan kameran pada saya adalah satu kameran yang agak mudah kerana dia hanya melibatkan nilai H di sini kerana kameran adalah DH. Kemudian limit adalah daripada aras 1 hingga ke aras 2. So yang limit ini kita boleh dapati daripada soalan kerana soalan berkehendakkan apakah masa yang diperlukan untuk mengalirkan air dari aras 2 meter ke 1 meter. Jadi kita masukkan nilai limit tersebut, kita selesaikan, so kita boleh mendapat nilai jawapan iaitu masa yang diperlukan untuk mengalirkan air daripada aras 2 meter hingga 1 meter ialah sekitar 234 saat. Kemudian kita ingin membincangkan tentang permasalahan apakah isi padu air yang telah dialirkan selepas 100 saat. Dalam keadaan ini, saya rasa tuan-tuan boleh nampak bahawa equation yang telah dibina di sini mempunyai fungsi H iaitu ketinggian dan juga fungsi masa T. Jadi apa yang perlu kita buat, kita menggunakan equation yang sama. Equation tersebut kita boleh dapat di sini. Di sini kita ada function of H ketinggian dan function of T untuk masa. Oleh itu, soalan telah memberikan masa sebanyak 100 saat. Jadi, kita masukkan di sini nilai T di sini dengan angka 100. Kemudian, kita perlu untuk mencari nilai H sebagai jawapan kita. So, pengiraan ini agak susah untuk dibuat dengan menggunakan kalkulator, tetapi masih lagi boleh diselesaikan sekiranya kita berpeluang untuk menyelesaikan dengan menggunakan sekurang-kurangnya Microsoft Excel. Sekiranya kita selesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel, kita boleh dapati bahawa nilai H yang memenuhi persamaan ini ialah 1.57603 meter. Oleh itu, kita boleh beranggapan bahawa selepas 100 saat, aras air telah berubah daripada ketinggian 2 meter kepada ketinggian 1.5760 meter. Tetapi nilai 1.5760 meter merupakan nilai ketinggian H, iaitu aras air daripada tapak tangki tersebut. Persoalannya, berapakah isi padu yang telah dialirkan keluar? Oleh itu, pada permasalahan ini, kita perlu faham bahawa di dalam equation yang kita ada, ini, kita tidak mendapati sebarang pemboleh ubah yang melibatkan isi padu. Pemboleh ubah yang ada hanyalah nilai H dan juga nilai T.
Oleh itu, untuk mengira isi padu di sini, kita perlu menggunakan sedikit imajinasi dan rumus-rumus biasa untuk mengira isi padu. Tangki kita berbentuk kon seperti ini. Oleh itu, adalah wajar untuk kita melukis sebuah kon untuk tangki kita tadi. Tetapi kita perlu ingat, secara realitinya tangki adalah berpusat ataupun bermula pada kedudukan H sama dengan kosong. Dan kon yang kita lukis akan mempunyai unjuran yang lebih panjang dan kita perlu mengira apakah kedudukan ataupun apakah ketinggian unjuran tersebut. Di sini kita boleh mendapati bahawa H adalah sama dengan negatif 4 meter. So, dari mana negatif 4 meter ini diperolehi? Memadai dengan kita mengira isi padu kon. Rumus untuk isi padu kon ialah pi r square H over 3, di mana R di sini adalah jejari tapak kon. Kemudian, antara cara lain yang boleh dikira ialah dengan menggunakan equation diameter terhadap H. Di sini kita boleh dapati bahawa untuk mencari apakah ketinggian jarak daripada dasar tangki sehinggalah ke titik ini, jadi kita boleh beranggapan pada titik ini diameter adalah kosong. Oleh itu, sekiranya kita masukkan diameter kosong, kita dapati bahawa nilai H adalah sama dengan negatif 4 meter. Oleh itu, kita boleh mengatakan bahawa ketinggian ini adalah 4 meter kerana pada dasarnya ketinggian tidak mempunyai negatif dan atau positif. Cuma di dalam pengiraan akan memberikan nilai negatif kerana ia adalah koordinat, kerana kita telah membuat garisan ini seolah-olah satu garisan di atas graf X dan Y. Oleh itu, ia akan memberi nilai negatif 4 meter kerana menunjukkan kawasan ini merupakan kawasan dalam kawasan negatif. Kemudian kita boleh mengira isi padu kon dan kita boleh mendapat isi padu yang dialir keluar ialah 0.69775 meter padu. Idea ini merupakan satu idea yang mudah, iaitu kita hanya beranggapan bahawa kita perlu untuk mencari apakah isi padu kon pada ketinggian 2 meter dicampurkan dengan 4 meter, iaitu isi padu keseluruhan kon sekiranya kon tersebut 6 meter. Kemudian untuk mencari kawasan yang berwarna biru di sini, memadai kita menolak isi padu keseluruhan kon dengan isi padu yang bermula daripada ketinggian 1.57 termasuklah 4 meter. Jadi ketinggian ini akan menjadi 5.5760 meter. Pengiraan tersebut ditunjukkan pada pengiraan ini, iaitu kita mengambil pada ketika diameternya 1.75. Pada diameter yang ini, so kita telah dapatkan nilai, so kita boleh katakan bahawa jejarinya adalah diameter dia adalah 0.765. Kemudian kita masukkan pada ketinggian 5.57603, diameternya adalah 0.697. Kita mendapat isi padu sebanyak 2.837 meter padu. Kemudian kita boleh tolakkan dan kita boleh mendapat jawapan sebagai isi padu yang dialir keluar ialah 0.6975